لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, Allah bagi kita semua dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab untuk menarik rahmat Allah, untuk diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Amin. Ada satu hadis yang Nabi SAW ajar kita kan, baca ataupun kita beristighfar, sebut Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan aku, kejahilan-kejahilan aku, dan melampaunya batas aku di atas urusan aku. Kemudian Nabi juga mengajar kita berdoa selepas itu, Allahumma gfirli khata'i, dipanggil Allahumma gfirli khata'i, kesalahan aku yang aku buat secara tersalah, atau yang Allahumma gfirli jiddi, yang aku buat memang aku buat sungguh lah, memang kita buat. Wahazli, dan yang aku buat gurau-gurau. Gurau-gurau pun ada yang termasuk daripada dosa yang dikira. Kita main-main sebut perkataan-perkataan yang tak bagus, bergurau-gurau benda-benda yang tak baik. Wahazli, wa khata'i, yang aku buat secara tersalah. Kita tak sengaja buat salah. Wa amdi, yang sengaja buat. Memang tahu dah salah, tapi kita buat juga. Wa amdi, kita buat juga walaupun kita tahu yang salah, benda tu salah. Jadi dosa ni ada banyak keadaan kita buat. Jadi mudah-mudahan kita dapat sempat untuk kita mohon ampun semua yang kita buat selama ni dan yang akan datang. Okey, hari ini kita masuk pada ayat yang ke-42 dan 43. Ia adalah kesinambungan daripada ayat yang sebelum itu, iaitulah 40 dan 41. Kalau kita buka pada mushaf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang pada minggu lepas kita bincang, ya bani a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Okey. Yang kita bincang pada minggu lepas iaitulah tentang bagaimana Allah mengingatkan kepada Bani Israel, iaitulah keturunan daripada Israel, yakni Nabi Yaqub alaihissalam, yang pada hari ini Yahudi lah yang mendominasi keturunan itu. Namun walaupun ia disebut secara khusus kepada Bani Israel, tetapi secara am adalah termasuk semua orang untuk mengelak ataupun menghindari daripada hal-hal yang ditegah oleh Allah dan hal-hal yang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dalam ayat ini Allah sebut, ingat nikmat aku yang aku bagi, tunaikan janji kamu, tunaikan janji yang telah ditetapkan, kan? Kemudian berimanlah kamu ke atas Al-Quran yang diturunkan, yang ianya membenarkan apa yang ada di sisi kamu, dan jangan jadi orang kafir. Okey. Ayat yang itu sampai wala takunu awwala kafirin bih. Yang itu ayat itu konteksnya adalah untuk kita jangan menjadi orang yang sesat. Konteksnya perintah untuk bersyukur dan jangan jadi orang yang sesat, yang jangan kufur lah. Jangan kufur, sesat. Konteks yang kedua,
Tema yang kedua iaitu wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dan seterusnya, ayat yang akan kita bincang pada hari ini, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini adalah satu perbuatan menyesatkan orang. Iaitulah kita menggadaikan prinsip-prinsip agama untuk mencapai matlamat-matlamat keduniaan yang tertentu. Seperti kita menggunakan agama untuk mendapatkan jawatan, seperti kita menggunakan dalih agama untuk meraih keuntungan yang tak sepatutnya. Hari ini kalau di Selangor, khutbahnya ada berkaitan dengan wakaf Quran. Wakaf Quran ni dia ada satu geng. Saya tak tahu daripada geng yang sama atau geng yang pelbagai. Banyak duduk di bank-bank dan dia promosi wakaf Quran. Dia menjadikan term wakaf itu untuk dia mengaut keuntungan jual mushaf tu. Sehingga kan ada dikhabarkan beberapa, contohnya tahfiz, yang menerima lambakan Quran. Hasil daripada apa? Daripada orang wakaf Quran untuk tahfiz. Orang pun beli Quran tu. Orang yang menjual tu dia bukan masalah wakaf sangat, tapi dia menggunakan term itu untuk dia meraih keuntungan, dan Quran tu ialah dia bagi kepada tahfiz sehingga tahfiz penuh dah. Kalau nak tahu tahfiz ni kebanyakannya, kalau yang kena banjir ni lain lah. Tahfiz kebanyakannya budak-budak ni dia akan ada Quran sendiri, bukan pakai Quran orang. Contoh saya sendiri pun sehingga hari ini Quran yang digunakan sejak daripada 2008. Maksudnya Quran sendiri. Kalau yang tu kalau pun orang bagi ke apa ke tak kisah. Dia bukan jenis kalau tahfiz ni budak tu dia akan bertukar-tukar Quran. Jadi sebenarnya yang duduk ni antara contoh lah pada saya. Mungkin ada yang tak bersetuju, tapi pada saya lebih kepada memperdagangkan agama lah. Okey. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampur adukkan antara hak dan batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Okey. Selepas daripada Allah mengingatkan untuk tidak menjadi golongan yang sesat. Maksudnya tadi kalau dah ayat sebelum ni, minggu lepas yang kita bincang tentang konsep untuk Allah dah bagi nikmat, ingat, syukur. Jangan menjadi orang yang kufur. Kan? Kemudian Allah itu keadaan seseorang itu sesat. Keadaan yang kedua yang lebih teruk ialah menyesatkan. Apakah keadaan orang yang menyesatkan ni? Bukan sekadar dia tak tahu tapi dia buat-buat cerita. Kalau dalam ayat ni Allah menegah daripada menyesatkan orang lain. Diceritakan dalam ayat ini berkaitan dengan golongan Yahudi, yang mana mereka mencampur adukkan kebenaran yang Allah turunkan dengan kebatilan ciptaan mereka dan kebenaran yang disembunyikan. Nanti kita akan jumpa ayat yang mana mereka ini mengetahui tentang nubuwah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka mengetahui tentang anak mereka. Maksudnya mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dengan mencampur adukkan dengan kebatilan ciptaan mereka serta menyembunyikan kebenaran. Maka tersebarlah kesesatan. Bukan bererti orang tu dia buat-buat tahu je.
Orang yang tahu pun, dia tahu kebenaran, tetapi dia menyembunyikan kebenaran, dia mencampur adukkan antara fakta dan auta, maka ini juga termasuk daripada menyesatkan orang. Bahkan lebih sesat. Kerana apa? Wala talbisu al-lubs. Dia ada dua tau. Kalau kita dalam bahasa Arab, la bisa dalam dia panggil past tense, fi'il madhi, la bisa, bila jadi mudhari', kataan dia panggil mudhari' ni present tense. Kalau la ayat wala talbisu, kalau wala talbasu, pakai memakai, jangan kamu pakai pakaian. Tapi wala talbisu, ba tu bari bawah, wala talbisu maksudnya ialah jangan kamu mencampur adukkan. Kenapa mencampur aduk ni adalah penyebaran kebatilan yang jauh lebih teruk, ialah kerana orang susah nak perasan. Dia ada unsur kebenaran, tetapi dia ditutup dengan kebatilan-kebatilan. Antara yang susah hari ni ialah kerana ramainya orang yang mula ataupun dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Muda-muda ni dah jadi tokoh agama. Diangkat terlalu tinggi. Menjadi seseorang figure dalam agama. Masalah dia apabila dia ada perkataan-perkataan yang betul, tetapi terlalu banyak diselaputi dengan fakta, dengan maklumat-maklumat yang salah, sehingga kan orang tak nampak, tak nak tengok lagi apa yang dia sampaikan, tapi orang tengok kat orang tu. Dia percaya, kalau orang tu sebut, dia percaya je. Betul tak betul nombor dua. Tapi kalau orang tu sebut, dia boleh katakan, dia kata confirm betul. Ini masalah. Apabila orang Islam mula melihat kebenaran itu pada batang tubuh, bukannya pada isi kandungan. Ini masalah. Yang diajar ialah lihatlah kebenaran. Nescaya kamu akan mengetahui orang yang bersama dengan kebenaran. Jangan kamu lihat batang tubuh, kerana nanti kamu akan menjustifikasi kebenaran itu mesti ada dengan orang tu saja. Dia akan melahirkan, kita panggil apa? Panggil sebagai taksub kepada individu tertentu. Maka orang Islam mesti berdiri di atas fakta. Mesti belajar untuk melihat kepada hujah, melihat kepada dalil, supaya kita dapat mengelakkan daripada golongan yang mencampur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan. Okey. Apakah itu maksud, apakah yang dimaksudkan dengan mencampurkan hak dengan batil, bermaksud mempromosi kebatilan dengan gambaran kebenaran. Suratul Haq. Iaitulah sebenarnya yang ingin dikemukakan itu adalah kebatilan, tetapi dia disadur dengan dalih-dalih yang tertentu untuk menutup kebatilan dia. Dia kalau dia sebenarnya kalau ada figure-figure yang popular, figure-figure agama yang popular, kadang-kadang mereka ni ikhlas. Mereka ini ikhlas dan mereka ni bukan tak ada masalah apa-apa. Tetapi ada orang-orang yang contohnya money laundering, yang nak cuci duit, mereka menggunakan figure-figure agama ni, yang mana mereka ini penampilan mereka, karakter mereka dalam masyarakat diterima sebagai orang yang baik. So tak mungkin mereka ni nak makan rasuah ke, nak curi duit ke. Jadi mereka ini menjadi alat orang cuci duit contohnya, sehingga kan ditutup kebatilan itu tanpa disedari kadang-kadang oleh figure-figure tersebut. Ini masalah juga. Okey. Okey, wala talbisu. Maksudnya la kat situ, kalau dari sudut bahasa wala, la di situ ada la nahi. La yang bermaksud larangan. La tu jangan.
So jangan di sini bermaksud jangan larangan, la nahiyah dipanggil. Iaitulah larangan menyembunyikan kebenaran. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan jika kebenaran itu tidak didedahkan, ia akan menyebabkan manusia tersalah pilihan. Sama ada dari sudut keduniaan, maksudnya kehidupan, ataupun dari sudut keagamaan. Tak kisah. Kebenaran itu mesti dikemukakan untuk mengelak seseorang daripada tersalah membuat keputusan. Orang ramai ni kadang dia hanya mengikut sahaja ketetapan sesuatu pihak yang berautoriti. Contohnya dalam masalah kewangan ke. So orang awam macam kita, macam saya juga, apabila ditawarkan di institusi kewangan untuk produk-produk yang dikatakan patuh syariah, maka kita sebagai orang awam contohnya hanya mengikut keputusan yang telah diputuskan oleh badan berautoriti, kata yang ni produk ni patuh syariah. So kita pun langgan dan seumpamanya. Tetapi bagi orang-orang yang mengetahui kalau betul ada kesalahan, maka dia mesti menzahirkannya, mesti membetulkan kesalahan itu agar orang tidak tersalah membuat keputusan dalam kehidupan mereka, sama ada dari sudut kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat ini, dia ditutup dengan wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Maksudnya yang menyembunyikan kebenaran ni adalah orang yang tahu. Sebagaimana golongan Yahudi, mereka tahu kebenaran. Mereka tahu tentang akan diutuskan seorang nabi dari kalangan Arab, bangsa Arab, sebagai penutup segala rasul, yang mana mereka diperintahkan untuk beriman dengan nabi tersebut, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak juga beriman. Mereka menutup kebenaran itu. Mereka menyembunyikan kebenaran itu, mengelakkan daripada orang tahu tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Pada ayat yang seterusnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa kesinambungan ayat ini dengan ayat larangan menyembunyikan kebenaran, perintah beriman, perintah bersyukur dengan nikmat, kan? Jangan menjual agama. Maka ini adalah satu manifestasi kepada iman. Iaitulah sebelum ini ia menceritakan tentang tiang-tiang keimanan seseorang itu. Dia bersyukur, dia tidak kufur, dia tidak menggadai prinsip agama dia untuk dunia. Maka di antara petunjuk seseorang itu benar keislaman dia ialah yang pertama wa aqimus salah. Dia itu mendirikan salat. Gesaan untuk melaksanakan syiar agama setelah beriktikad dengan kebenaran agama. Maksud dia keimanan seseorang itu dia terbukti dengan dua, iaitulah ibadah. Ibadah yang utama dalam agama iaitulah yang pertama solat dan yang kedua zakat. Kalau kita tengok ayat sebelum tu, syukur itu wasilah kepada iman. So ibadah, tak dengar suara Suara dengar tak? Dengar. Okey. Okey Ustaz, dengar suara. Jelas. Okey. Alright, mungkin ajar Lina tadi. Lina keluar masuk semula. Okey. Syukur ialah itu wasilah pada iman. Kata wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah ke ayat. Wahai Bani Israel, uzkuru nikmati allati. Ingatlah nikmat yang aku bagi. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu jadi orang yang
pertama-tama kufur pada nikmat. Okey. So syukur itu wasilah pada iman, dan iman itu terbukti, dan ibadah itu bukti pada iman. Satu orang dia boleh sahaja mengucap la ilaha illallah, sedangkan hati dia tidak beriktikad dengan kebenaran agama, dengan keesaan Tuhan, boleh. Tetapi seseorang itu tidak mungkin mampu untuk sujud, untuk mengeluarkan zakat bagi kepentingan orang Islam, melainkan dia adalah orang Islam. Dan ditambah lagi, kalau kita tengok, solat dan zakat adalah bukti terbesar iman, syukur dan kepercayaan manfaat akhirat. Maksudnya, kita buat benda tu kerana kepercayaan kita kepada manfaat ukhrawi. Kita panggil, kita keluarkan sebahagian daripada duit, daripada harta kita, daripada kekayaan kita, bagi kepada orang, tanpa kita dapat timbal balik yang nampak zahir, betul, macam kita beli barang. Kita beli barang, kita keluar duit, dapat barang. Yang ini kita keluar duit, kita tak nampak timbal balik dia, melainkan adalah timbal balik di akhirat. Dan itu tak cukup. Ditambah lagi, warka'u ma'ar raki'in, tuntutan untuk bersama-sama dengan kaum muslimin dalam menunaikan syiar. Maksud dia, dia panggil untuk kita terlihat bersama dengan kaum muslimin menunaikan tanggungjawab dan syiar agama. Itu adalah bukti-bukti keimanan seseorang. Kalau kita tengok juga, tidak dipisahkan di antara solat dan zakat. Solat ini faman tarakaha faqad hadamad din, kan, siapa yang tinggalkan dia telah memusnahkan agama. Dan kemudian zakat, ketika mana Abu Bakar radhiyallahu an dia memerangi golongan yang murtad, dia anggap murtad kerana mereka ini enggan mengeluarkan zakat. Kemudian dia dihujah oleh Umar, dia kata ia tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar kata, siapa yang memisahkan di antara solat dengan zakat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang salah. Kerana agama, kerana Quran sentiasa menggabungkan di antara solat dan zakat. Solat dan zakat. Kerana kedua-duanya adalah bukti seseorang itu percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah dan Rasul. Itulah kesinambungan dia di antara kenapa Allah datangkan perintah menunaikan solat dan zakat, dan bersama-sama dengan orang Islam dalam menunaikan syiar, dengan perintah sebelum itu, larangan sebelum itu, jangan mencampur aduk hak dan batil, jangan menjual agama. Maka itu semua adalah lebih kepada kita panggil amalan hati, tetapi ia mesti dizahirkan dengan amalan berbentuk zahir, iaitulah khususnya salat dan zakat. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ada soalan tafsir tak? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Nak tanya sikit lah Ustaz. Ya, saja. Kalau macam saya ni lah, ilmu sikit sangat, tahu pun sikit-sikit, dengar dari ceramah-ceramah, dari buku-buku. Katakanlah yang memang tak tahu langsung, yang baru nak mengenali Islam. Dia Islam, tapi baru nak buka jalan bagi dia untuk nak mengenali Islam lebih dalam lagi. Kali dia bila dengar ceramah agama dari, tak kira lah Ustaz ke Ustazah, yang telah memberi benda yang tak betul. Jadi bagi dia terimalah sebab dia tak tahu kan. Dia first time dia dengar kata, oh ini ya, okey aku ikut buat. Jadi selamanya dia lakukan benda yang tak betul tu, adakah dia berdosa ataupun ustaz atau ustazah yang memberi maklumat tu akan tanggung dosanya?
apakah tanggungjawab dia untuk adakah tanggungjawab dia terus ikut dia apa cakap ustaz tu, macam mana dia nak tahu benda tu sebenarnya tak betul. Terima kasih ustaz. Kalau kita lihat kepada apa yang Nabi SAW sebut, man sanna, siapa yang mengajar ataupun mempromosikan sunnatan sayyi'ah, satu perkara yang tak baik, maka falahu wizrun wa wizru man amila biha. Maka bagi dia, orang yang mempromosikan itu, dialah yang mendapat dosa, dan dia juga menanggung dosa orang yang mengikut apa yang dia ajarkan, promosikan. Maka bagi orang yang macam kita ni, yang tak pandai, tak tahu apa, maka memang langsung tak ada kesalahan. Memang langsung tidak tertanggung pada dia dosa. Contohnya, yang paling mudah, yang memang kebanyakan orang termasuk saya, kita tak tahu pun tentang produk-produk perbankan syariah tu, macam mana dia punya detail akad dia tersebut. Tetapi dia telah di-endorse oleh sekumpulan orang, yang mana orang tersebut dikawal selia oleh bank negara contoh, yang mengatakan dia adalah produk yang patuh syariah, takaful, dan KWSP sebagaimana yang diketahui, majoriti orang Islam masih belum tukar kepada akaun syariah KWSP. Ini satu musibah. Tapi bagi orang awam, katakan mereka yang endorse benda ini patuh syariah, mereka ini telah memanipulasikan agama untuk nak menghalalkan sesuatu, maka mereka yang endorse itulah yang menanggung kesalahan tersebut, bukannya kita orang awam. Begitu jugalah kalau ada sesiapa yang mengajar amalan-amalan yang salah kepada orang awam, dan orang awam percaya kerana dia adalah seorang figure, maka dia tidak ada kesalahan bagi orang tu, tetapi yang mengajar itulah yang bermasalah. Jadi antara nasihat sebenarnya bagi orang awam, kita beramal ataupun mengambil ilmu, sebenarnya mudahnya untuk orang awam ni melaksanakan tuntutan yang paling basic cukup. Kalau ditakut sangat nanti tersalah maklumat, tersalah ustaz, tersalah semuanya, very basic. Solat 5 rakaat pula. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, cukup duit bayar zakat, ada duit lebih pergi haji, pergi umrah, selesai. Kata Al-Imam Az-Zahabi, dia kata, kalaulah seseorang ni lebih baik dia buat macam ni, dan dia dilihat bodoh duduk belakang ekor lembu pun tak ada masalah. Dia selesai dah urusan dia dengan Tuhan. Keimanan dia sejahtera, dia percaya Allah itu satu, dia tahu yang Allah yang bagi dia rezeki, selesai. Memang simple gila. Bahkan kadang-kadang saya secara apa orang panggil, kadang-kadang terasa macam lebih baik jadi orang awam, kerana tak ada langsung rasa syubhat, dipanggil pendapat-pendapat yang banyak sangat yang kita jumpa, yang kita perlu jawab. Kalau tak jawab, dia jadi keraguan. Tapi kalau orang awam, apa yang dia nak ragu? Solat 5 waktu, puasa, zakat, haji, baca Quran, kan, belajar tafsir sikit-sikit, tahu isi kandungan Quran, menangis baca ayat syurga dan neraka, rindu dengan kebaikan, tak ada apa dah. Dia tidak ada apa-apa keraguan pada diri dia, kerana cukup dengan ni. Selebih daripada itu, maka dia tunaikan tuntutan dia sesama manusia, dia tolong orang, dia buat nilai-nilai kemanusiaan yang memang agama ajar, tidak ada pertikaian, maka itu adalah lebih sejahtera bagi semua orang. Itu sajalah respon saya bagi Tapi Ustaz,
soalan. Ustaz, kalau yang pegang jawatan sebagai ustaz-ustazah pemberi ilmu tu, cuma dia kena pegang yang betul lah. Dia akan dapat lebih pahala kan ustaz pada menimba ilmu. Lagi satu ustaz, saya pening dengan bida'ah ni ustaz. Ada ustaz kata benda ni bida'ah, Rasulullah tak buat, jangan buat. Ada pula yang kata benda ni tak bida'ah, walaupun Rasulullah tak buat, benda ni baik, boleh dibuat. Yang mana satu kadang kita nak ikut pun kita pening. Ni satu lagi betul Haji Sanum sebut ni. Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Sebab itulah kalau perasan, alhamdulillah kita pun dah setahun bersama. Apa yang cuba kita sampaikan adalah kita buat dahulu apa yang tak ada orang selisih. Yang langsung tak ada orang selisih, buat yang tu dulu. Yang orang selisih ni reject dulu lah. Yang orang tak selisih pun banyak kita tak buat lagi. Contoh. Betul tak? Ada banyak zikir-zikir, ada banyak solat-solat sunat yang tak habis lagi kita buat. Yang sepakat, tak ada siapa kata tak boleh buat. Tak ada pun ada ustaz kata boleh buat, ada ustaz kata tak boleh buat. Tak. Semua kata sunat buat. Dah habis belum buat yang tu? Tak habis lagi. Tak habis. Kita duk pergi benda-benda yang ada pertikaian. Jadi itu yang priority lah. Priority kita buat yang macam mana yang ada yang memang confirm Nabi SAW buat dan memang tak ada pertikaian. Tak ada pun ustaz kata tak boleh. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang itu buat. Yang kedua, ya. Ustaz teruskan, saya ada last lagi nak tanya satu lagi. Okay. Yang kedua, yang ada pertikaian ini, kita lihatlah kepada hujah dan fakta. Kalau kita mampu, ada ustaz kata macam ni, kemudian dia datangkan dengan hujah dan fakta. Kemudian ada satu lagi ustaz kata dia macam ni, dengan hujah dan fakta dia. Maka mana yang paling kita rasa dengan kadar kemampuan kita lihat hujah dan fakta ustaz ni lagi bagus, lagi kuat. Maka peganglah kepada hujah dan fakta ustaz itu tanpa kita nak balah dengan orang. Orang tu kata boleh ke tak boleh ke, itu pendapat dia. Maka kita laksanakanlah sekadar dengan kemampuan kita menilai fakta dan hujah yang seseorang ustaz tu kemukakan. Itu nasihat umum saya lah. Ustaz, patutlah Ustaz kita kena amalkan doa tu kan. Ada satu doa yang mengatakan supaya Allah sentiasa beri kita ilmu yang betul dan lindungi diri kita daripada ilmu yang tak betul. Ada kan satu doa tu. Last kali saya nak tanya Ustaz. Benda ni saya terkejut kan, first time saya dengar ni. Jadi saya nak clarify betul dekat mana betulnya. Kata kan kita ada kalanya kita gemar membaca Al-Quran, surah-surah Al-Quran ni. Kan ada kala sampai 30 juzuk kita baca, apa tu kita niat hadiahkan kepada arwah. Tapi yang dimaklumkan kepada satu kuliah ni, dia kata Quran ni untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi maksudnya duk baca, duk bagi kata hadiahkan kepada arwah tu tak payah buat. Memang takkan sampai. Itu saya terkejut juga dengar ni Ustaz. Tu nak tanya macam kita duk hadiah Al-Fatihah lah apa semua tu termasuk lah kan? Okey. Dia ada dua pendapat, betul macam channel. Sebenarnya dia memang ada dua pendapat dan bila dia dah ada dua pendapat tersebut bukan pendapat baru, pendapat daripada lama dah, daripada kalangan imam-imam mazhab sendiri berselisih pendapat. Sebahagian mazhab mengatakan bacaan Quran kepada si mati tak sampai kerana apabila terputusnya matinya anak Adam, terputusnya kecuali 3 perkara kan. Maka hanya perkara-perkara yang ditetapkan yang sampai kepada si mati saja. Kalau maksudnya dia mati, dia hanya balik dengan amalan dia saja. Orang nak bagi-bagi hadiah kat dia tak sampai, tak ada lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahawa, mazhab yang lain mengatakan bahawa sampai. Kerana apa? Kerana menghadiahkan pahala ni sama sahaja macam menghadiahkan
orang hidup. Kita bagi hadiah ke orang hidup kerana barang tu kita punya. Barang tu kita yang punya. So suka hati kita nak bagi kat siapa. Begitu juga pahala. Kalau kita baca Quran, pada zahirnya, kalau kita ikhlas, maka pahalanya kita punya. InsyaAllah kebaikannya kita punya. Dan kita kata, kebaikan ni aku bagi kepada almarhum sekian-sekian. Jadi memang ada dua pendapat ni. Saya bukan suruh suka hati lah nak pilih mana satu, tetapi saya bukanlah orang yang layak untuk nak tentukan mana yang paling tepat. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau ada seorang ustaz yang memang dipercayai, yang yakin dengan hujah dia, maka pegang sahajalah dan tanpa kita marah ke orang yang tak setuju. Itu sahaja. Mudah gila. Memang very simple lah. Jangan gaduh-gaduh. Kalau kita dah yakin dengan satu hujah, kemudian buat sahaja tanpa marah ke orang lain. Memang very simple. Okay? Boleh je. Boleh ajar. Sebab tak akan selesai. Memang betul lah. Tak akan selesai. Kalau ada perbezaan pendapat ni, memang tak akan kita panggil. Tak akan dapat nak himpunkan orang pada satu pendapat. Dia memang akan ada orang yang cenderung pada pendapat pertama, ada orang cenderung pada pendapat kedua. Dia bukan agama, dia dunia pun macam tu juga. Dalam bisnes pun ada mazhab-mazhab dia. Dalam medik pun mungkin dalam medik pun ada mazhab-mazhab dia. Ada perbezaan pendapat. Kita tengok kalau vaksin ni pun doktor-doktor boleh tahan juga bergaduh kan. Macam tu lah. Yang pentingnya kita je lah orang yang cucuk-cucuk je lah. Macam tu lah kan. Itulah lebih kurangnya apa-apa pun isu. Okey, kita masuk kepada muka surat yang ke 56. Sorry. 46 kot Ustaz, bukan 56. Surat 45. Surah 45 Ustaz, 45. Okey. Solat dalam keadaan duduk. Solat dalam keadaan duduk. 45. Oh, okey. Jumlah rakaat. Oh, okey ni. Ini kita baca lalu je lah. Ini tak ada apa-apa isu sangat. Wa rakaatul faraid 17. Dan jumlah rakaat solat fardu ada 17. Fiha arba'un wa thalathuna sajadah. Dalamnya terdapat 34 sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salam, 153 tasbih. Banyak tu. Memang banyak gila. Kalau dari sudut kebaikan pahala, memang banyak gila. Banyak sangat-sangat. 94 takbir, 153 tasbih, tasyahud, selawat kan. Dan selawat-selawat yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami dia orang bersin, dia jawab yarhamukallah. Dia jawab. Kemudian semua orang jelik, orang marah kat dia, macam jerkah kat dia. Dalam solat ni Nabi jadi imam. Kemudian dia kata, apa hal korang ni? Sibuk. Dia marah balik. Lagilah orang marah. Kemudian habis daripada solat maka Nabi kata, sesungguhnya solat ini dijadikan untuk dijadikan untuk lidzikrillah, untuk mengingati Allah, tasbih dan juga membaca Al-Quran. Inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tak patut solat ni ada perkataan-perkataan manusia, sesungguhnya dia adalah tasbih, takbir dan baca Quran. Banyak sangat kebaikan dalam solat tasbih tersebut. Jumlah rukun dalam semua solat fardu ada 126. Yang ni jangan kira lah masa sembahyang. Kira tak cukup ni. Was-was pula. Jangan kira lah. Ini sekadar dia ni lah, data lah ni.
data sahaja. Dalam solat subuh terdapat 30 rukun, dalam solat maghrib 42, dalam solat 4 rakaat 54. Okey. Solat dalam keadaan duduk. Solat dalam keadaan duduk. Ustaz, maaf Ustaz, apa dimaksudkan macam dalam subuh ada, tadi mana dia, dalam subuh terdapat 30 rukun. Apa maksud rukun tu Ustaz? 30 rukun tu. Ajar bilang lah, nanti ajar bilang takbir, Allahu Akbar, Fatihah, Oh, itu rukuk, dia. sujud 2 kali. Itu maksud dia. Jadi Jangan bilang. Lagi banyak rakaat, lagi banyaklah rukunnya ya. Ya, betul, berulang-ulang. Maksud dia Saya faham dengan tu. rukun yang dengan Okey, rukun-rukun yang berulang. Tapi jangan kira nanti terlupa nak kira berapa dah ni. Jadi terlupa, jadi was-was. Jadi jalan-jalan untuk syaitan mendatangkan was-was. Solat dalam keadaan duduk. Apabila kita tidak mampu berdiri ketika menunaikan solat, kita boleh mengerjakan solat dalam keadaan duduk. Sekiranya kita tidak mampu duduk, kita boleh mengerjakan solat dalam keadaan muttaji'an, dalam keadaan baring, mengiring dengan lambung kanan berada di bawah. Maksudnya baring tak kisah, sebenarnya tak kisah baring badan di belakang badan di bawah ataupun baring mengiring. Okey. Ia berdasarkan apa yang Nabi SAW sebut, kalau kamu solat hendaklah kamu berdiri, amal fa illam yastati, maka hendaklah duduk, kalau tak mampu maka fa'ala jambin, maka solat baring. Jadi solat kalau tak mampu, dan kalau ni masalah tak mampu ni, kalau tak mampu sujud tapi mampu berdiri, kena berdiri. Kalau yang tak mampu tu berdiri saja, mampu sujud, maka yang tak wajib itu sujud saja. Berdiri wajib. Maksudnya kalau tak mampu berdiri tetapi mampu sujud, maka yang gugur ialah berdiri saja tapi wajib sujud. Maksudnya tu macam tu. Kadang-kadang ada orang dia tak mampu untuk berdiri, dia solat kat atas kursi tapi dia tak turun sujud. Itu adalah kesalahan kerana dia meninggalkan yang wajib, yang mana dia mampu untuk buat. Jadi dia kena sujud. Kalau dia mampu sujud tapi dia tak boleh bangun, dia boleh turun tapi bangun kena orang tolong. Tu kira tak wajib lah, kerana wasilah untuk dia, wasilah itu juga adalah sebahagian daripada wajib. Solat sujud tu wajib, wasilah nak pergi kepada sujud tu wajib, nak bangkit tu pun mesti mampu juga. So kalau tak mampu maka gugurlah kewajipan. Okey. Kalau solat baring, kalau solat tak mampu lagi nak menggerakkan mata, maka diniatkan di dalam hati pergerakan-pergerakan yang wajib dalam solat. Kalau dia maksudnya dia dah tak mampu buat apa-apa, melainkan maksudnya mata pun dah tak boleh nak bergerak dah tak larat, maka dia masih lagi tetap mesti menunaikan solat dalam keadaan dia niat rukuk, sujud dan sebagainya. Okey. Seterusnya, yang ni kita langkau lah, gambar-gambar ni. Masuk ke muka surat 56. Perkara yang tertinggal dalam solat. Perkara yang tertinggal dalam solat. Okey. Ini adalah masalah sujud sahwi sebenarnya, masalah sujud sahwi. So sebelum kita masuk, saya nak mungkin secara nak mudah nak faham, sujud sahwi ni terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama terkurang, yang kedua tertambah, yang ketiga syak. Ingat yang pertama terkurang, maksudnya terkurang perbuatan, rukun ataupun sunat hai'ah. Sunat dipanggil sunat ab'ad, terkurang. Yang kedua tertambah rukun, tertambah rakaat, tersujud 3 kali contoh. Tertambah rukun.
Yang ketiga syak. Syak ni maksudnya dah buat ke belum? Dah berapa rakaat? Tak ingat. Syak. Okey, 3 3. Okey. Perkara yang tertinggal dalam solat ada 3 perkara. Yang pertama fardu. Masuk fardu ni rukun lah, rukun. Tertinggal rukun. Tertinggal rukun. Yang kedua sunat. Yang dimasukkan sunat di sini adalah sunat ab'ad. Dan yang ketiga sunat hai'ah. Sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ni tahiyat tasyahud awal dengan kunut subuh, sunat hai'at ni banyak lah. Sunat hai'at ni contoh dia angkat tangan. Contoh dia yang lain, letak tangan kanan ke atas tangan kiri masa berdiri. Contoh lain doa iftitah. Contoh lain membaca surah selepas daripada Fatihah. Amin. Tasbih, takbir intiqalat. Takbir kita nak sujud Allahu Akbar tu nak berpindah rukun. Okey. Tu masuk sunat hai'ah. Okey. Fardu yang tertinggal dalam solat tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Maksudnya fardu kalau tertinggal rukun, dia tak boleh tertampung dengan sujud sahwi, tetapi dia mesti didatangi, dibuat fardu itu. Sekiranya kita teringat sementara jarak waktu dekat, kita wajib mengerjakan fardu yang tertinggal itu, kemudian meneruskan solat dan sujud sahwi. Maksud dia di sini ialah contoh fardu kalau yang teks yang ada kat kita ni, iaitulah contoh dia kita tertinggal rakaat. Kita terkurang rakaat. Contohnya kita solat 3 rakaat. Kemudian bagi salam. Lepas tu ada orang tegur, awak solat 3 rakaat je. Maka dia wajib untuk menambah 1 lagi rakaat. Dia tak boleh sekadar sujud sahwi je. Tertinggal rakaat, sujud sahwi tak. Fardu dia mesti mendatangi fardu tersebut. Rukun tersebut dia tak mesti dia buat juga. Jadi apabila dia telah bagi salam, kemudian kawan beritahu dia terkurang rakaat, maka dia tambah 1 lagi rakaat, kemudian dia sujud sahwi sebelum daripada salam. Okey? Ustaz, jarak Ya. waktunya terdekat tu maksudnya macam mana? Okey. Jarak waktu terdekat. Okey. Terima kasih sebab mention. Memang kena. Jarak waktu terdekat ni secara adatnya belum lambat lagi. Lihat kepada kebiasaan. Maksudnya tidak terlalu lama lah. Dia tak ada time frame yang tertentu. Tetapi secara adatnya bukanlah dah bagi salam, kemudian dah minum kopi, dah tengok TV, itu tak boleh. Maksud dia adalah dalam jarak yang mana kadar seseorang tu bagi salam, kemudian katakan ada orang ingatkan dia. Dalam tempoh ketika, kalau mudahnya, ketika dia dalam keadaan masih lagi bertasbih di tempat, masih lagi berzikir selepas solat di tempat dia solat, contoh. Maka itu kadar yang waktu yang masih lagi dianggap sebagai waktu yang dekat. Tidak ada sela masa tertentu. Contoh dia masih lagi berzikir selepas solat, tapi dah 5 minit dia zikir. Kemudian baru orang macam baru berani nak cakapkan dia, tadi terkurang, contoh. Maka dalam keadaan itu masih lagi boleh, kerana dia masih lagi seolah-olah masih lagi walaupun 5 minit lah, tetapi dalam keadaan dia belum lagi pun tinggalkan tempat dia solat. Misalnya Maksudnya jarak tempoh tu macam masa kita dah sudah solat fardu, zikir, doa semua, lepas tu kita nak buat solat ba'diyah misalnya. So that's jarak lah sebenarnya kan, timing macam tu. Ataupun lebih mudah, iaitulah selagi mana kita tak buat hal-hal lain yang bersangkut paut dengan solat. Ataupun kita belum solat sunat. Kalau kita dah solat sunat pula lepas tu, kemudian baru ni, yang itu dah diselang dengan amal perkara lain.
So Ustaz, selagi mana contoh kan macam kita solat 4 rakaat, and then masa kita rakaat ketiga tu atau keempat, kita baru teringat yang tadi masa rakaat kedua tu kita sujud sekali. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Kita nak cover balik tu? kita dah rakaat ketiga, lepas tu baru teringat rakaat pertama ke kedua kita sujud satu kali. Okey. Kalau kita telah berpindah rakaat, contohnya kan kita terlupa sujud, kita pun dah sampai kepada rukun tersebut pada rakaat yang seterusnya. Contohnya kita tertinggal sujud, kemudian kita bangun rakaat ketiga. Okey. Kalau dalam keadaan itu, maka dia mesti turun semula untuk sujud dan bangkit semula untuk rakaat yang ketiga. Tetapi kalau dia telah pun habis baca Fatihah, kemudian dia rukuk, kemudian baru dia teringat, dia dah sampai kepada rukun yang dia tertinggal pada rakaat sebelum, maka rakaat itu dikira batal dan rakaat yang semasa itu menggantikan rakaat yang sebelum itu. Faham Dan dia sujud sahwi sebelum daripada salam. Faham tak? Saya ulang balik Ustaz just nak bagi faham betul. Bila kita tertinggal rukun dalam contohnya sujud pada rakaat kedua, dan pada masa tu kita dah di rakaat keempat contoh kan, and then kita teringat je, kita terus sempurnakan balik yang tertinggal tu, sujud balik, baru kira kita buat 3 rakaat lah. Sebab kita dah rakaat keempat. Kalau dah rakaat keempat, maksudnya kalau kita dah rakaat keempat, yang salah itu pada rakaat yang kedua, so rakaat ketiga dia dah jadi rakaat kedua, rakaat keempat dah jadi rakaat ketiga. So kita kena buat lagi satu sahaja lagi. Satu rakaat. Bukan sujud saja, maksudnya keseluruhan rakaat. Daripada berdiri itulah Ustaz kan? Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Okey, kalau dalam teks ni dia bagi tahu tentang tertinggal sahaja. Kalau tertambah macam mana? Kalau tertambah, contoh dia dah naik rakaat yang kelima, kemudian baru teringat, maka dia dikehendaki untuk turun, kerana tak boleh dia meneruskan hal yang salah. Kerana kalau diteruskan berarti dia telah menambah rukun dengan sengaja, maka tak boleh. Kita dah tambah benda yang Allah tak wajibkan. Kita wajibkan benda yang tak wajib, jadi tak boleh. Jadi dia kena turun dan dia kena duduk tasyahud dan dia sujud sahwi. Itu kalau tertambah. Kalau tertambah kemudian dah salam, ni berlaku, ada orang WhatsApp, tapi Pak Imam tu dia solat semula, semayang balik semayang isyak, maka sebenarnya tindakan itu salah, kerana solat yang telah selesai, yang tertambah rakaat secara tidak sengaja, maka solatnya sah, tak ada masalah. Kalau dalam jarak yang dekat, maka sujud sahwi sahaja. Sujud sahwi dan kemudian beri salam, ataupun duduk dan sujud sahwi dan beri salam. Kerana semua rukun telah terlaksana, cuma tertambah. Faham Kalau tertambah, dah ada dua-dua. Tertambah di dalam dan tertambah di luar. Okey, faham So situasi dia sekarang ni, terkurang rakaat ataupun tertinggal rukun. Kalau di dalam solat, maka kembali kepada yang tertinggal itu selagi mana kita tidak sampai kepada rukun tersebut pada rakaat yang seterusnya. Saya ingat nanti saya kena share gambar rajah untuk nak bagi ingat tertambahkan terkurang ni. Minta tolong Ustaz tulis juga Ustaz lagi. Ya, nanti insya-Allah saya buat carta. Carta untuk nak mudah
tertinggal dalam luar, tertambah dalam luar dan juga syak. Okey. Saya Ustaz. Okey, itu ialah fardu yang tertinggal. Maksudnya dia berdasarkan apa? Berdasarkan kisah Nabi SAW, dia baginda solat zuhur ataupun asar 2 rakaat sahaja. Kemudian seorang sahabat yang digelar Zulyadain, dia kata kepada Nabi, anu kisat, adakah solat telah dikurangkan? Kemudian Nabi minta 2 orang lagi bagi penyaksian, betul ke aku sembahyang 2 rakaat? Betul. Maka Nabi pun solat lagi 2 rakaat, kemudian sujud dengan 2 sujud. Okey. Seterusnya, Ustaz, lagi satu soalan Ustaz. Sekiranya kita solat berjemaah, kita sebagai makmum, tapi kita rasa imam buat kurang, so kita kena ikut imam ya. Tapi kita yakin yang imam tu buat kurang 1 rakaat, so kita kena ulang tak Ustaz? yang lain ikut je? Tak, sebab berjemaah berdua contoh. Oh, berjemaah berdua. Kalau berjemaah berdua, kalau memang confirm dia kurang, kita kena subhanallah. Kalau dia kata, hang pun seorang maka ketika itu tidak ada pertikaian, memang kena mufarakah kerana sama level, seorang lawan seorang. Seorang lawan seorang. Tapi kalau dalam solat yang ramai, kita seorang je rasa syak, orang lain elok lah. Maka yang itu, yang salahnya kita. Tapi kalau lepas habis solat, kadang-kadang orang dah habis solat baru mereka duk berbisik. Tadi tak subhanallah ke imam. Berlaku pada saya jadi imam tarawih. Tapi tarawih lah, tak adalah isu sangat. Saya dah sampai rakaat yang keempat. Sebabnya kan kita potong 2 kan. Potong 2 muka surat tu. So baca potong-potong. Kebetulan surah pada rakaat tersebut saya baca 3/4. Dan kemudian saya sambung lagi ke muka surat sebelah. So saya bila saya habis rakaat kedua tu, saya ingat yang aku tadi baca baru sampai separuh, padahal dah sampai muka surat sebelah. So saya naik satu lagi. Saya baca tak habis muka surat tersebut. Jadi saya consider ini ada 1 rakaat ni sebab tak habis lagi muka surat tu. Saya naik satu je rakaat keempat. Kan? Tak ada orang tegur. Habis daripada tu barulah Ustaz rajin tu 4 rakaat tadi. Tak ada siapa tegur. Yang itu masalah makmum jugalah. Depa tak tegur masa solat, tegur lepas solat. Tegur semasa solat subhanallah. Kalau orang perempuan dia kena tepuk. Okey. Ustaz, terima kasih. Sama. Dah habis masa lah. Okey. Dah habis masa lah. Sampai situ je. Tak habis muka surat pun. Macam mana? Kita tangguh dulu lah ya. Kita tunggu dulu. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Ada apa-apa soalan tak? Allah Ustaz. Ustaz nak tanya, Ya. solat duduk tadi, solat duduk sama ada duduk di bawah ataupun duduk atas kerusi. Kalau orang tu mampu berdiri, dia mulakan dengan takbir tu masa berdiri baru duduk ataupun boleh terus takbir masa duduk? Dia mampu berdiri tak? Dia tak mampu berdiri tapi berdiri sekejap boleh. Berdiri sekejap, lepas tu lepas takbir baru duduk. Macam tu ataupun terus duduk masa takbir tu? Orang syarat mengandung lah, orang dah syarat mengandung, dia boleh dia berdiri sekejap. Tapi ataupun terus duduk baru takbir. Pada nanti saya cek balik, tapi kalau secara kaedahnya maka dia berdiri dahulu untuk takbir dan duduk. Kerana dia ada kemampuan dan dia mesti melakukan faktu mastata'tum. Maka hendaklah dia buat sekadar kemampuan. Jadi dia buat sampai dia kalau mampu sekejap untuk takbir saja, maka dia buat sampai tu kemudian duduk. Atau kalau kita baca panjang solat sunat, contoh solat sunat,
kita berdiri, kemudian dah panjang sangat, boleh duduk selepas itu. Terima Okey. kasih Ustaz. Dan adalah lebih baik kalau dia takbir dia berdiri, kemudian dia duduk untuk baca Fatihah dan surah. Kemudian untuk rukuk, kalau dia mampu macam biasa rukuk sujud, maka dia berdiri terlebih dahulu, kemudian barulah rukuk. Faham tak? Maksudnya dia Faham. okey. Kalau contoh orang yang syarat kan dia susah nak rokok je. Dia berdiri sujud, dia susah nak sujud. Berdiri dan rokok dia boleh buat. Okey. So dia berdiri, duduk, kemudian berdiri, kemudian rokok, kemudian i'tidal, kemudian duduk untuk sujud. Maksudnya dia tak sujud lah, dia duduk. Macam tu. Wallahu ta'ala a'lamu ahkamu. Dah terlebih sangat. Minta maaf terlebih masa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Jadi kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.